Rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali, qadarnya kan. Cumanya keberkatan itu, ziyadatul khair, penambahan kebaikan itu kita tak tahu sama ada baik ataupun buruk. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada muka surat 196 kalau di buku saya ni, atau di mushaf tuan-tuan, muka surat 17 ayat yang ke 106. Sebelum kita pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada kalimah ataupun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, antara salah satu kita menjadi orang yang beriman, orang yang ada iman kan, kita mesti mengharapkan ataupun kita mestilah nak merasakan sesuatu perkara yang apa yang ada dalam kehidupan kita beriman ini, kelazatan dalam kita melakukan akan ibadah ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda seperti mana yang disebutkan sebentar tadi, tiga perkara, iaitu apa? Tiga perkara ini, man kunnah, barang siapa yang ada tiga perkara ini, buat tiga perkara ini, fihi, padanya akan mendapat apa? Wajada halawatal iman. Adanya tiga perkara ini pasti akan dapat mengecapi kemanisan iman. Halawatul iman, rasa manisnya keimanan. Jadi bila benda rasa ni tuan-tuan, benda rasa kita tak boleh nak cakap, kita tak terluah melalui kata-kata, sebab dia bermain dengan perasaan hati kita. Hati kita ni ada rasa apa? Rasa cinta, ada rasa benci, ada rasa selesa, ada rasa gelisah, ada rasa bimbang. Itu semua rasa. Boleh tak diucapkan dengan ucapan? Boleh. Maksudnya bolehlah kita ucapkan aku marah, tapi marah itu boleh describekan secara perkataan tak? Sebab yang rasa tu saja yang tahu rasa marah tu macam mana. Jadi halawatul iman, kemanisan iman itu dapat dikecapi, dirasai apabila kita ada tiga perkara ini. Kita jadikan tiga perkara ini sebagai satu jalan untuk kita mengecapi manisnya iman itu. Iaitu Nabi SAW sabda, yang pertamanya adalah ayyakuna, dia menjadikan apa? Dia menjadikan Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasul baginda Nabi SAW, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya, iaitu Allah dan Rasul. Maksudnya tak ada siapa yang boleh menandingi kecintaan, rasa cinta berbanding Allah dan Rasul saja. Jadi ini pun perkara rasa, hubungan cinta bermain dengan rasa. Macam mana kita nak cinta Allah, cinta Rasul tapi tak kenal dia? Bermakna kita nak mencintai seseorang, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala sesuatu, kita kena kenal Allah dan Rasul itu hakikat Allah Ta'ala dan hakikat baginda Nabi SAW yang hak, barulah kita dapat mengecapi cinta itu mengatasi segala-galanya. Iaitu dengan jalan apa? Dengan jalan ilmu, dengan jalan riadah, dengan jalan mujahadah untuk mendapatkan pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya kehidupan kita ini adalah perjalanan kita masing-masing, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, masing-masing ada perjalanan masing-masing. Dekat situ perjalanan itu adalah Allah Ta'ala menterjemahkan pengenalan dia kepada kita. Daripada kita kecil sampailah sekarang, banyak tak episod hidup kita? Banyak tak pengajaran-pengajaran yang berlaku pada hidup kita? Jatuh, naik, nikmat, sakit,
dan sebagainya itu, Allah Ta'ala nak mengenalkan dirinya kepada kita. Itu satu pengenalan. Dalam masa yang sama, kita mengenal melalui ilmu itu sendiri. Kemudian kita mengenal akan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, wa an yuhibbal mar'a, dan yang kedua, apabila kita mencintai, cinta ni salah tak tuan-tuan? Ibu ayah, mencintai itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Mencintai, menyayangi, mencintai isteri kita, menyayangi, mencintai anak-anak kita, ahli keluarga kita, itu perasaan cinta. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan, kita nak melepaskan perasaan cinta, sayang itu kepada wa ayyuhibbal mar'a, apabila dia mencintai ataupun menyayangi seseorang itu, la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala, melainkan dia kait lillahi ta'ala. Aku mencintai dia kerana Allah Ta'ala. Kita pun boleh mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya, dan mereka saling mencintai antara satu sama yang lain. Dan mencintai mereka antara satu dengan yang lain ini lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama, Allah dan Rasul kita mencintai, kita berikan kasih sayang. Begitulah juga dengan orang, kita memberi kasih sayang. Dan yang ketiga, wa ayyakraha, dan dia benci. Ini semua berkenaan dengan perasaan, rasa kan? Cinta dengan Allah dan Rasul, cinta dengan orang, dan benci. Benci kepada siapa? Wa ayyakraha, dan dia benci ayyauda fil kufri, kembali dia kepada kekufuran. Maksudnya benci, perasaan benci ni dia kembali kepada siapa? Kepada diri. Ada tak kepada orang? Tak ada. Maksudnya perasaan kasih dan sayang itu kita berikan kepada orang, tetapi perasaan benci kita letakkan pada diri kita sendiri. Sebab itu mencela diri sendiri antara salah satu makam nafsu ammarah lawamah, mencela nafsu celaan kepada siapa? Bukan kepada orang. Kita belajar sesuatu ilmu, kita tahu hukum itu berdosa. Berdosa itu kita hukum pada orang ke? Tak, kita hukum pada diri kita sendiri. Maka kita cela diri kita. Itu sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita memberikan kasih sayang kepada orang, bukan memberi benci kepada orang. Benci itu adalah untuk dinisbahkan kepada diri kita. Sebab kita saja tahu kekurangan diri kita. Orang lain kita tahu kekurangan diri kita, dan kita kena bersangka baik dengan orang, dan kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik dengan Allah Taala dan bersangka baik dengan hamba Allah, dan bersangka buruk pada diri kita sendiri. Kita tak boleh percaya diri kita sendiri. Sebab itu kita kena letakkan benci itu kepada diri kita sendiri. Sebab itu disebutkan wa ayyakraha, dan dia benci ayyauda fil kufri, kembali dia kepada kekufuran. Kekufuran apa? Dosa, kesalahan, kan? Semua kita bukan Nabi, bukan Rasul, masing-masing ada kesalahan, masing-masing ada dosa. Dan kita dah, dosa-dosa itu kita, benda yang berlalu, dan kita benci untuk kembali kepada benda yang kita pernah buat. Benci kepada siapa? Benci kepada benda yang kita buat, bukan benci kepada diri kita. Ada mafhum hadis, kita kena mencintai seseorang itu seperti mana kita mencintai diri kita sendiri, kan? Maksudnya kita melayani seseorang itu seperti mana orang nak kita layan, seperti mana orang nak kita layan, macam tu. Maksudnya sama-sama. Itu diri dinisbahkan kepada diri kita. Yang kat sini benci kepada perbuatan buruk kita, dan kita benci untuk kembali buat benda itu. Kama yakrahu ayyuqadhafa finnar, seperti mana kita benci orang, seperti mana kita benci akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi ada tiga-tiga elemen ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah. InsyaAllah Nabi SAW jamin kita akan dapat kemanisan iman, hawalatul iman. Bila kita dapat manisnya iman,
Semua paksi ibadah berpaksi dengan keimanan. Maka bila kuat iman, kita punya ibadah akan lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Bila rasa sedap itu, kita mudah tak istiqamah? Mudah, sebab kita dah sedap dengan apa ibadah yang kita buat. Kita tinggal rasa apa? Rasa apa? Rasa galat. Galat tak buat. Tapi kita janganlah bergantung dengan amalan, itu pun kena jaga juga. Sebab apa? Bila kita tak bergantung dengan amalan, sebenarnya kita masih belum mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sebab bila kita dah dapat rasa cinta Allah dan Rasul, rasa apa namanya, meninggalkan ibadah itu kan, tertinggal ibadah itu adalah taksir diri kita, kekurangan diri kita, dan kita tidak merendahkan ataupun kita tidak mengurangkan sedikit pun harapan kita dengan Allah Ta'ala. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian itu mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jalan untuk hubbullah, hubbu, mencintai akan Allah dan mencintai akan Rasul, dan segala apa yang kita cintai kita kaitkan dengan Allah dan Rasul, maka Allah Ta'ala akan berikan kemanisan iman, insya-Allah. Kemudian kita sambung kepada apa nama ni, surah Al-Baqarah ayat 106 dan 107. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ma nansakh min ayatin, apa sahaja ayat keterangan yang kami mansukhkan ataupun batalkan. Jadi kita dalam Al-Quran ada mansukh, ada mansukh dan apa nama ni, nasakh mansukh kan. Ada ayat-ayat itu yang dimansukhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan hukumnya, atau kami tinggalkan, atau kami tinggalkan atau lupakan akan ayat tersebut, akan ayat keterangan kami. Na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sembanding dengannya. Jadi bila Allah Ta'ala mansukhkan sesuatu hukum, sesuatu perkara, maka Allah Ta'ala akan gantikan benda yang semisalnya ataupun lebih baik daripadanya. Bukan mansukh itu mansukh semata-mata. Dalam masa yang sama kan, patah tumbung hilang berganti. Jadi suatu bila kita menghadapi akan satu kehidupan, bila kehilangannya seseorang yang disayangi kan, ataupun kita kehilangan sesuatu, kita kena pandang apa? Allah Ta'ala tidak ambil semata-mata ambil, tetapi Allah Ta'ala nak gantikan yang lebih baik, yang sebanding ataupun lebih baik daripada itu. Seperti mana yang berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isteri baginda Nabi SAW sebelum dinikah oleh Nabi SAW, dia ditinggalkan oleh suaminya kan, saya tak ingat siapa. Maka sedihlah sebab lelaki suami yang meninggalkan itu, ditinggalkan itu adalah suami yang soleh, para sahabat Nabi SAW juga. Tapi bila kehilangan itu, dia berdoa supaya Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala gantikan siapa tuan-tuan ibu ayah? Allah Ta'ala gantikan suami dia adalah baginda Nabi SAW. Mana yang lebih baik? Pastilah Nabi SAW lebih baik daripada segala-galanya. Maka itu pun sangkaan baik hamba Allah Ta'ala. Kehilangan sesuatu, Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas setiap-tiap sesuatu? Kenapa Allah Ta'ala masukkan? Kenapa Allah Ta'ala ganti? Kenapa Allah hilangkan? Kenapa Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik? Sebab apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa dengan segala sesuatu. Alam ini, agama ini
segala selain daripada Allah Ta'ala adalah milik Allah. Ikut suka dia lah. Dia pemilik segala sesuatu. Kalau kita memiliki, contoh tuan-tuan, kita ada baju satu almari, kita ambil baju tu, kita pakai cantik kan, kita pergi kat ruang tamu, kita lepak dengan kawan-kawan. Kawan tanya, kenapa pakai baju ni, kenapa tak pakai baju tu, apa kita cakap, apa kita jawab? Esok kata, aku ada baju aku nak pakai baju apa? Sebab apa? Kita memiliki harta itu, bukan dia. Begitulah Allah Ta'ala memilikikan segala sesuatu. Jadi kenapa perlu dipertikaikan kenapa perlu dipertikaikan Allah Ta'ala? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urusan kita apa? Urusan kita mengikut akan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu urusan kita. Begitu. Alam ta'lam anna Allah lahu. Allah Ta'ala sebut alam ta'lam, adakah kau tak tahu? Maksudnya suatu perkara yang mana Allah Ta'ala macam tegas kat situ. Alam ta'lam anna Allah, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi. Mulkus samawati wal ard, raja langit dan bumi, ikut suka dia lah nak buat apa. Begitu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Wali wala nasir, perlindungan kan. Dalam masa yang sama kaum Quraisy meminta perlindungan, pertolongan dengan siapa? Berhala. 360 berhala dekat Mekah Al-Mukarramah pada ketika itu. 360 darjah setiap keliling itu ada berhala. Dia menjadikan berhala itu sebagai satu wasilah pertolongan dan perlindungan. Sedangkan Tuhan Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi itu, nak dibandingkan dengan patung-patung itu jauh. Begitu. Tiadalah aku menghapuskan, tafsirnya, tiadalah aku menghapuskan atau menggantikan ayat seperti Al-syaykhu wa syaykha idza zanaya farjumuhuma al-battata jazaan bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Ada satu ayat yang dimansuhkan. Yang dimansuhkan maksudnya tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih berjalan, iaitu syaykhu wa syaykha, orang tua lelaki dan perempuan, idza zanaya, jika berzina keduanya, farjumuhuma, maka rejamlah keduanya, al-battata, sebagai hukuman yang pasti. Maksudnya hukum hudud itu tetap ada. Jadi dengan syarat apa? Ada 4 orang saksi yang melihat, barulah boleh jatuh hukum. Selagi mana tak ada saksi, selagi itu tidak jatuh hukum, hanya hukum takzir saja. Sebab itu dalam, kan kita tengok berita khabar tangkap khalwat. Kenapa tak hukum terus, hukum kepada hukum zina? Dia akan pergi kepada hukum hudud, sebab dia memerlukan syarat-syarat tertentu baru boleh sabit. Begitu. Kasaba nakalan, sebagai perbuatan atas keduanya, dan siksa minallahi, siksaan sebagai siksa dari Allah Ta'ala, wallahu azizun hakim. Itu salah satunya. Ayat tersebut dimansuhkan, tetapi hukumnya tetap. Dia ada satu. Kemudian disebut dekat sini, laukana li ibni Adam, andaikan anak Adam telah mempunyai wadiyani minal zahabin, mempunyai 2 lembah emas. Lembah ni satu lembah besar emas, ada 2 lembah emas, labtagha lahuma thalithan, pasti ia masih ingin yang ketiga. Termasuk sifat kita tuan-tuan, fitrahnya, ada satu tak cukup satu nak 2, ada 2 tak cukup 2 nak 3. Itu sifat manusia, sifat tamak. Jadi sifat tamak ini semua orang ada.
sama ada kecil ataupun besar. Maka bila diuji kan, orang diuji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diuji dengan kekayaan kan, diuji dengan terbentangnya harta kekayaan, dan diuji pula dengan keperluan. Dia mendesak, keperluan mendesak ada pula datang yang kat depan ni. Itu antara ujian. Maka akan berlaku apa? Perasaan yang tidak yang ingin mengambil, yang ingin. Itulah yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam kes-kes SPRM kan. Seperti mana pegawai SPRM tempoh hari cerita, benda ini berlaku disebabkan ada desakan. Desakan apa? Desakan diri, dan terbentang pula luas. Itu berlakunya fitnah, ujian. Bila tak lepas ujian itu, maka akan berlakulah kegelinciran. Maka manakah perisainya? Perisai itu tadi, ahabba ilahi, lebih mencintai akan Allah Ta'ala. Hendaklah mencintai lebih daripada segala. Bila kita cinta Allah dan Rasul, kita ingat tak waktu tu? Kita ingat tak waktu tu? Kita dah, sebab bila milik orang, itu bukan milik kita kan. Datanglah berapa banyak kan, macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam kami zakat Melaka ni ambil duit orang ni, bukan 10,000, bukan 20,000, ada yang 100,000, 100,000, 700,000, 800,000, ada yang bayar 1 juta. Kalau gelap mata, hilang itu. Dekat situ Allah Ta'ala sebenarnya latih. Sebab duit ni bukan duit kita. Sebab setiap rezeki, bila orang yang mengambil rezeki hak orang lain, dia tidak yakin dengan rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka bila dia tidak yakin rezeki daripada Allah Ta'ala, maka itu yang berlaku macam tu. Maksudnya dia mengurangkan dia punya kadar keimanan dia kena Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan rezeki ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit banyak itu terpulang kan. Sikit banyak itu bahagian masing-masing. Tapi rezeki dah tetap. Jangan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila ujian itu datang, kita nak apa? Itu yang perlukan inayah tu, bantuan. Bantuan siapa? Bantuan Allah Ta'ala. Waktu ketika diuji itu, ya Allah, tariklah aku, peliharalah aku jauh daripada benda yang perlu dijauhkan. Begitu. So nak dapat pertolongan Allah, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hubungan baik dengan Allah Ta'ala, macam mana kita nak minta tolong dengan Allah Ta'ala? Begitu. Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala berkata, tidaklah aku menggantikan hukum satu ayat kepada yang lainnya, iaitu dari halal kepada haram dan sebaliknya, atau yang haram berubah menjadi mubah atau sunat. Terjadinya nasakh dan mansukh itu hanya dalam perintah larangan, halal, haram dan mubah. Adapun dalam khabar berita tidak akan terjadi nasakh dan mansukh. Kalau berita-berita ataupun peristiwa-peristiwa itu tidak boleh dimansuh lah, sebab benda dah berlaku, benda berlaku. Yang dimansuhkan itu adalah salah satunya adalah berkaitan dengan hukum hakam. Seperti mana Allah Ta'ala memansuhkan akan kitab Taurah dan Injil setelah Allah Ta'ala wahyukan kitab Al-Quran Al-Karim. Benda inilah Yahudi wal Nasrani tak nak. Tak nak apa? Mana ada mansuh nasah ni? Kami dapat Taurat, kami beramal dengan Taurat. Kami dapat Injil, kami beramal dengan Injil. Kalau dapat Al-Quran, beramal je dengan Al-Quran. Maksudnya dia nak menolak akan hukum Allah Ta'ala yang menasahkan, yang memansuhkan kitab Injil dan Taurah itu untuk beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Al-Quran ini adalah melengkapkan kitab Injil. Kitab Injil melengkapkan kitab Taurah. Maka yang dituntut untuk diambil, yang beramal pada ketika zaman ini adalah Al-Quran Al-Karim. Itu yang dia orang tak nak. Nasikh, nasakha bermaksud memindahkan dari nasakh ke nasakh yang lain atau menggantikannya. Demikianlah juga dalam menggantikan hukum.
Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada dua orang yang telah diajar oleh Rasulullah SAW beberapa ayat dan selalu dibaca oleh keduanya. Dan tiba-tiba pada satu malam kedua-duanya bersolat dan tidak membaca ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pada pagi harinya lagi mereka itu pergi berjumpa Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Dua orang sahabat Nabi ajar, malam tu tidur, pagi-pagi tu dah tak ingat lah. Tiba-tiba tak ingat. Nabi SAW bersabda, itu termasuk ayat yang telah dimansuhkan atau dilupakan. Maksudnya Allah Ta'ala ambil, lupakan ayat itu. Lepas tu ada kat situ, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, atau dilupakan. Kamu jangan hiraukan lagi padanya. Kalau lupa tu, biarkan. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini berkata, ma nansakh min ayatin nunsiha. Al-Hasan rahimahullah ta'ala ketika memberi peringatan au nunsiha, pengertian au nunsiha itu, au nunsiha, ayat yang dilupakan. Sesungguhnya Nabi SAW ada kalanya membaca ayat Al-Quran di waktu malam, kemudian lupa di waktu siang. Demikianlah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Ali seorang yang pandai dalam soal hukum. Sayyidina Ali pandai, dia mahir dalam bab hukum. Dan Sayyidina Ubay pula pandai dalam segi bacaan Al-Quran. Tetapi kami tidak meninggalkan bacaan Ubay, sebab Sayyidina Ali dia pandai hukum. Ada hukum yang dimansuhkan, ada hukum yang diganti dan sebagainya, yang dilupakan. Dan Sayyidina Ubay ni dia mahir dalam Al-Quran Al-Karim. So apa yang termaktub dalam Al-Quran, ada ayat mansuh, ada ayat nasakh, itu tetap ada, tidak boleh dibuang, tidak boleh ditukar. Kerana Sayyidina Ubay berkata, saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW walaupun sedikit. Sebab pada ketika itu hanya Al-Quran sahaja yang dibenarkan boleh ditulis. Kalau hadis Nabi SAW tidak dibenarkan untuk ditulis. Perkataan Nabi tidak dibenarkan para sahabat untuk menulis. Hanya Al-Quran sahaja yang dibenarkan untuk ditulis. Sebab takut bercampur ayat Al-Quran dengan kalam Rasul. Hadis Nabi ini ditulis selepas pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu diperlukan sanad-sanad yang ada, sanad yang ali, ada tinggi, yang rendah, ada taraf-taraf hadis itu, kan. Tapi mutawatir Al-Quranul Karim dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma nansakh ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sedangkan ada Allah Taala sebut seperti ayat yang kita tafsirkan ini, bukan menolak, bukan menghilangkan akan peranan Sayyidina Ubay itu. Peranan Sayyidina Ubay itu sangat besar sebab nak menjaga Al-Quranul Karim. Yang mansuh bacaan ayatnya tetapi tetap hukumnya, iaitu ayat tadi, ay-syaykhu wa syaykha. Bila seorang lelaki dan perempuan tua yang berzina keduanya, maka hukumnya adalah rejam. Maka ayat ini dimansuhkan tetapi hukumnya tetap. Dan dengan surah An-Nur ayat 2. Kalau surah An-Nur ayat 2, muka surat 350. Kita tengok muka surat dalam mushaf, muka surat 350, surah An-Nur ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, az-zaniyatu, wanita penzina, waz-zani, dan lelaki-lelaki penzina. Dekat sini tak ada sebut asy-syaykhu wa syaykha, ada umum lelaki dan perempuan. Fajalidu, maka rotanlah kulla, tiap-tiap wahidin, satu, minhuma, daripada keduanya, mi'ata jaldah, 100 rotan. Lagi lelaki dan perempuan yang bujang. Wala ta'khudkum, dan janganlah mencegah kamu bihima, ke atas kedua-duanya, ra'fatun, rasa kesihan.
Jangan rasa kesian menjalankan hukum tersebut, sebab ada hikmah fi dinillah, dalam hukum Allah Ta'ala, iaitu hudud, hukum hudud. In kuntum tu'minun, sekiranya engkau betul beriman. Kalau engkau beriman, jalani hukum itu dengan penuh ketegasan, jangan belas kasihan. Had itulah, had 100 itu cukup. Wala ta'khudhukum, dan jangan kamu mencegah kamu bima ra'afatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan, adzabahuma, akan hukum kedua orang yang diberikan jatuh hukuman tadi, ta'ifatun, satu golongan, minal mu'minin, dilihat hukuman itu disaksikan sebahagian orang-orang mukmin, untuk menjadi pengajaran kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya mungkin boleh jadi orang yang telah melakukan kesalahan itu, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia, dan bahkan dia berubah menjadi lebih baik daripada kita. Itu sangkaan, sangkaan baik. Seperti mana Nabi SAW tidak sampai hati nak menghukumkan rejam kepada seorang wanita yang mengaku di hadapan Nabi akan telah melakukan zina, dan beliau sedang mengandung, maka ditangguhkan sehinggalah habis beranaknya, habis pantangnya, maka barulah dilaksanakan hukumnya. Maka dalam tempoh 9 bulan, ada tak dia nak bermaksiat lagi dengan Allah Ta'ala, sedangkan dia nak mengaku, sila dia akan tambahkan taubatan itu, ditambahkan amal taubat itu. Dia mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan dia menerima hukum yang setimpal yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan mudah-mudahan dengan hukuman itu Allah Ta'ala terima dia semua. Itu seperti mana Allah Ta'ala perintahkan orang Yahudi yang sembah lembu sapi itu, Allah Ta'ala perintahkan nak taubat, kena bunuh ni, baru Allah Ta'ala terima. Maka orang-orang yang betul-betul taubat nasuha, betul-betul taubat dengan Allah Ta'ala, bunuh diri, itu perintah. Tapi dah dimansuhkan tu. Kalau kita nak taubat kena bunuh diri, habislah, kacau bilau kan. Itu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukum rajam tetap berlaku di masa Nabi SAW dan seterusnya. Adapun yang mansuh hukumnya, tetapi ayatnya tetap, iaitu ayat 240 surah Al-Baqarah, muka surat 39. Kita tengok. Kalau kita tak tengok nanti kita dah lepas, kita tak tahu kan. 39 surah Al-Baqarah ayat 240. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan? 240. Walladzina tawaffawna minkum, dan orang yang diwafatkan ataupun meninggalnya seseorang di antara kamu, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan isteri-isteri, wasiyatan, hendaklah dia berwasiat, di azwajihim, untuk isteri-isteri mereka yang mereka tinggalkan, mata'an, memberi nafkah kepada isteri itu. Kawan dah tinggal lah, bila meninggal itu kena meninggalkan nafkah, dan juga mungkin iddah kan, iddah ilal haul, sampai setahun. Maksudnya kena lepas setahun baru iddah habis. Ghaira ikhraj, tanpa mengeluarkan, tanpa keluar. Fa in kharajna, jika mereka keluar, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna, maka tidak berdosa ke atas kamu di dalam apa yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri.
min ma'ruf, dengan dalam keadaan baik. Maksudnya lepas setahun itu baru lepas kita, baru boleh pergi ke mana-mana. Wallahu azizun hakim. Jadi ayat ini ada tak dalam Quran? Ada. Tapi hukumnya digunakan tak. Sebab iddah orang yang telah meninggal, iddah bagi wanita yang kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi yang disebut kat sini haulnya setahun baru lepas iddah. Sebab dia dah dimansuhkan ayatnya, ayat yang mewajibkan sedekah, yang dimasukkan pada ayat yang ke 234. Muka surat 234. Bukan muka surat. Ayat yang ke 234 surah Al-Baqarah. Disebutkan walladzina yutawaffawna minkum, apabila matinya seseorang di antara kamu, wa yadharuna, dan meninggalkan azwaja, isteri-isteri, yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu bi anfusihinna, terhadap diri mereka, isteri itu tadi, arba'atan ashhurin wa ashra, selama 4 bulan dan 10 hari. Maksudnya ayat ini memansuhkan ayat yang tadi, yang setahun tadi. Begitu. Kemudian disebutkan fa idza balagna ajalahunna, maka apabila mereka telah sampai masa iddah mereka, fala junaha alaikum, sama ayat ini lebih kurang sama, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Ayat yang mewajibkan sedekah untuk munajat dengan Nabi SAW dalam ayat 12 surah Al-Mujadalah, yang kemudian dimasukkan oleh ayat seterusnya, iaitu ayat 13 surah Al-Mujadalah. Muka surat 544. Muka surat 544. Surah Al-Mujadalah ayat 12 dan 13. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitum, apabila kamu najaitumur rasulah, kamu nak berbicara secara khusus. Maksudnya ada satu masa kita nak jumpa Rasulullah, sahabat nak jumpa Rasulullah secara khusus, dia dengan Rasulullah saja. Faqadimu, maka kamu berikanlah baina yadai, sebelum berjumpa Nabi itu, najwakum, pembicaraan khusus kamu, sadaqatan, kena bagi sedekah dulu, baru boleh jumpa Rasulullah SAW. Dzalika khairul lakum wa athhar, demikian lebih baik bagi kamu dan lebih suci bagi kamu bila kamu memberi sedekah sebelum berbicara khusus kepada Rasulullah SAW. Kemudian fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim, jika kamu tidak mendapatkannya, tak buat sedekah itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Kalau tak bagi itu, maksudnya macam satu kesalahan, kesalahan. Kemudian ayat yang seterusnya, ashfaqtum, apakah kamu takut, an tuqaddimu, kerana kamu memberikan baina yadai, sebelum najwakum, berbicara khusus kamu, sedekah, akan sedekah-sedekah, fa id lam taf'alu, maka jika kamu tidak lakukan, wa taballahu, dan menerima taubat Allah Ta'ala alaikum, terhadap kamu. Maka kalau kamu tak bersedekah pun, Allah Ta'ala terima taubat kamu. Maksudnya dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala hapuskan. Maksudnya dekat perbuatan sedekah itu adalah bukan wajib, tetapi itu digalakkan sahaja. Maksudnya dimasukkanlah tadi hukum sebelum nak jumpa Nabi wajib kena sedekah, maka dah tak dia dah. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Fa aqimus salah, maka dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Digantikan dengan apa? Sedekah tadi digantikan dengan zakat. Wa atiullaha, dan taatilah Allah, wa rasuluhu, digantikan taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Begitu lebih kurang. Demikian pula perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, kan? Berlakunya perubahan. Kat situ diuji iman. Kejap ke sana, kejap ke sini, kan? Kalau kita kan, kejap sana, kejap sini, mana satu betul ni? Kalau kita berada kat situ, agak-agak kita kat mana? Wallahu a'lam. Sebab itu mungkin hikmah kita berada di zaman ini. Sebab dah selesai dah semua perkara tu, kita cuma beriman dan percaya kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Abdul Bakhtari meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu masuk masjid, tiba-tiba di situ ada orang yang berceramah. Ali menanyakan siapakah orang itu? Dijawabnya pemberi ceramah. Sayyidina Ali berkata, panggil dia kemari. Setelah ada di hadapan Sayyidina Ali, lalu ditanya, apakah kamu mengerti mengenai nasakh dan mansukh? Jawab orang itu, tidak. Maka Sayyidina Ali berkata kepadanya, keluar kamu dari sini dan jangan memberi ceramah di masjid kami ini. Di lain riwayat, Ali berkata, kamu binasa dan membinasakan. Bermaksud ilmu dia tak sempurna. Maka terutamanya nasakh dan mansukh. Itu salah satunya. Sebab Sayyidina Ali kan tadi dia mahali dalam bab hukum hakam. Kalau dia tak faham mansukh, nasakh dan mansukh, dia tak tahu hukum-hukum yang dimasukkan, hukum-hukum yang masih berjalan. Begitu. Supaya takut nanti menjadi musibah kepada masyarakat tak salah faham. Dalam ayat 106 ini Allah Ta'ala menutupkan dengan perkataan yang memperkenalkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah mutlak, berkuasa ke atas segala-galanya. Diteruskan dengan ayat 107, tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi? Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melindungi, membantu dan menolong kamu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti pada ayat yang ke-106. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu a'lam.